Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kaidi bin Jelani, pelajar daripada Fakulti Pentadbiran Perniagaan, akan membentangkan satu topik yang bertajuk ideologi sekularisme. Ini adalah kerja kursus bagi subjek CTU 552 Filosofi dan Current Issue di bawah tenaga pengajar Dr. Muhammad Zuhaili bin Saiman. Jadi ideologi, apakah yang dimaksudkan dengan ideologi? Jika kita rujuk Wikipedia, ianya ideologi ini membawa maksud satu sistem kepercayaan yang menjadi asas kepada tingkah laku seseorang. Pada lazimnya, ia merujuk kepada set kepercayaan yang menggerakkan suatu pergerakan politik dan sosial. Dari Kamus Dewan pula menafsirkan bahawa ideologi adalah fahaman, iaitu ajaran yang dipakai atau dicita-citakan untuk dasar pemerintahan dan juga untuk lain-lain tujuan. Apa itu sekularisme? Ideologi sekularisme. Sekularisme merupakan sebuah ideologi di mana sebuah institusi negara haruslah terpisah daripada hal yang bersangkut paut dengan agama. Sekularisme dapat menunjang kebebasan dalam memeluk agama serta kebebasan dalam meyakini sesuatu kepercayaan yang kemudian menciptakan suatu sikap neutral dalam menghadapi suatu masalah dan tidak memihak kepada mana-mana agama. Pengertian lainnya, sekularisme adalah peralihan fungsi-fungsi non-agama yang awalnya dikendalikan oleh organisasi keagamaan menjadi organisasi sekular. Sekularisme ini cenderung mengarah pada anggapan bahawa segala aktiviti manusia seperti politik harus berdasarkan kepada apa yang telah menjadi fakta dan konkret, bukan berdasarkan pada pengaruh mana-mana agama. Sekularisme, jika kita rujuk latar belakang lahirnya sekularisme adalah sejarah munculnya sekularisme sebenarnya merupakan bentuk kekecewaan masyarakat Eropah kepada agama Kristian pada abad ke-15, di mana Kristian pada beberapa abad lamanya telah menenggelamkan dunia barat yang pada ketika itu dikenali sebagai The Dark Age. Padahal pada saat yang sama peradaban Islam saat itu sedang berada di puncak kejayaannya, sehingga ketika perang salib berakhir dengan kekalahan di pihak Eropah, walaupun mereka mengalami kerugian di satu sisi, tetapi sebenarnya mereka mendapatkan sesuatu yang berharga, iaitu inspirasi pengetahuan. Kerana setelah mereka bercampur dengan umat Islam pada ketika itu, pada perang salib tersebut, timbulnya Renaissance beberapa abad setelah perang salib di Eropah. Setelah mereka menterjemahkan buku-buku filsafat Yunani berbahasa Arab dan juga karya-karya filosofi Islam lainnya ke dalam bahasa Latin. Ciri-ciri sekularisme. Antara ciri-ciri sekularisme ni, dia meyakini bahawa nilai keagamaan harus dibezakan dari nilai-nilai kehidupan dunia dan seluruh aspeknya. Kegiatan yang bersifat politik contohnya harus bebas daripada pengaruh agama. Bentuk sekularisme. Dalam sekularisme terdapat beberapa bentuk, dan antaranya adalah yang pertama, dia tidak peduli dengan urusan duniawi. Maksudnya macam mana? Contoh, masyarakat yang beragama, apa-apa agama tetapi tidak bersedekah, mereka ni tidak bersedekah untuk pembangunan. Maksudnya tidak mengeluarkan tidak membantu melalui cukai kepada sesebuah negara untuk pembangunan negara.
pada mereka sedekah hanyalah untuk urusan agama, seperti bersedekah untuk membina masjid, kuil, dan juga sedekah untuk rumah anak-anak yatim. Dan yang keduanya, keadaan ekonomi. Kapitalisme digunakan sebagai sistem ekonomi untuk diguna pakai pada sesebuah negara. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam prinsip kapitalisme ini ialah kebebasan individu, persaingan bebas, mekanisme perdagangan pasaran dan sebagainya. Di mana dalam kapitalisme pemilik modal berhak untuk mengawal pasaran, sedangkan rakyat dan masyarakat masih lagi hidup dalam kemiskinan. Yang seterusnya adalah sekularisme ni sebagai budaya. Sekularisme diibaratkan sebagai trend golongan muda pada ketika ini. Aliran ini dipersembahkan dalam bentuk gaya hidup orang barat yang jauh daripada nilai sosial budaya yang berlaku, yang menolak segala nilai keagamaan yang menjadi teras utama dalam masyarakat Islam pada hari ini. Dalam bentuk pendidikan, jika kita lihat di institusi pendidikan apa yang berlaku pada hari ini, kita boleh lihat sekularisme telah lama ditarik masuk ke dalam sistem pendidikan. Contoh dapat kita lihat melalui subjek. Contoh mudah adalah subjek. Banyak subjek-subjek yang lebih kepada ilmu falsafah lebih banyak dipelajari daripada berbanding pada ilmu-ilmu yang berteraskan kepada agama. Dan seterusnya adalah dari bentuk media massa. Sekularisme dalam media massa dicirikan oleh kebebasan bersuara tanpa had. Mereka kebebasan berfikir dan juga kebebasan bersuara. Seterusnya dalam bentuk hubungan interaksi antara lelaki dan perempuan. Perhubungan antara lelaki dan perempuan sebelum berkahwin adalah perkara biasa pada masa kini. Ini boleh berlaku untuk mengelakkan ketidakserasian antara mereka selepas berkahwin. Hubungan seks dalam sekularisme adalah seperti perkara biasa, normal, yang mana ianya amat ditegah dalam ajaran agama. Okey, apakah pandangan agama terhadap sekularisme? Seperti yang telah dinyatakan, Islam dan sekularisme amat bertentangan, dan sudah pasti Islam menolak apa jua unsur yang mengandungi elemen-elemen sekularisme. Mengapa Islam menolak? Malah apakah yang menyebabkan ia boleh merosakkan umat Islam? Islam sebagai satu cara hidup adalah bersifat sepadu dan menyeluruh, termasuklah dari segala aspek ekonomi, politik, sosial dan seluruh kehidupan. Oleh itu, agama tidak boleh dipisahkan walau dari aspek apa sekalipun, sebagaimana yang diamalkan oleh golongan sekular yang meminggirkannya dari kehidupan manusia. Berdasarkan hakikat ini, peranan agama dalam kehidupan adalah utama dan penting yang berbeza dari sekular. Pada pandangan Islam, golongan sekular melihat agama sebagai sesuatu bersifat peribadi, yang mana berjaya mendominasi pemikiran manusia. Malah ia diamalkan oleh sebahagian besar umat Islam yang berlandaskan kehidupan secara barat sekular. Menurut Wan Abdul Rahman Wan Abdul Latif dari UKM menjelaskan, dalam hal ini contoh yang paling jelas ialah hakikat di mana umat Islam agak selesa untuk melakukan ibadah sembahyang Jumaat tetapi tidak rasa terpanggil untuk bersama jemaah atau harakah Islamiah apabila berada di luar masjid atau surau setelah selesainya sembahyang.
Jelas di sini ajaran Islam hanya dilaksanakan jika berada di tempat atau situasi keagamaan sahaja. Lantas melupakannya jika berada di luar lingkungan atau lokasi bercorak keagamaan. Ini menunjukkan Islam hanya diamalkan oleh beberapa situasi sahaja. Contohnya semayang Jumaat tadi. Peningkatan keupayaan penguasaan material tanpa selari dengan tuntutan kerohanian ditolak oleh agama Islam. Prinsip yang diperjuangkan oleh golongan sekolah ini yang berjuang mencari kekayaan dalam urusan hidup telah berjaya mempengaruhi umat Islam. Oleh itu, agama telah dipinggirkan dari kehidupan dan pencapaian kebahagiaan ialah melalui kehidupan yang bebas untuk mendapatkan nikmat kehidupan. Demikian sedikit mengenai pandangan Islam terhadap sekularisme yang sememangnya bertentangan dengan prinsip dan pegangan hidup masing-masing. Islam menentang habis-habisan idea dan amalan sekular dari pelbagai aspek kehidupan yang berlandaskan hukum syarak. Malah Islam juga menentang segala jenis kemungkaran dan menegakkan kebenaran untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Seterusnya, apakah isu semasa yang boleh dikaitkan dengan ideologi ini? Ideologi berkenaan sekularisme dan juga langkah-langkah kita menangani isu-isu ini. Yang pertama adalah berkenaan dengan pendidikan. Apakah isu yang berkaitan sekularisme berkaitan dengan pendidikan? Satunya adalah sistem pendidikan di negara ini kita boleh katakan ianya disorokkan oleh British, yang mana ianya mengasingkan penggunaan bahasa di dalam mata pelajaran lain dengan pengajian Al-Quran. Di sekolah lebih mementingkan subjek selain daripada subjek agama Islam. Ini kita boleh lihat dalam melalui buku teks, kurikulum dan juga pemikiran guru-guru yang lebih cenderung kepada pemikiran barat. Proses pengajaran dan pembelajaran di pendidikan Islam juga turut terjebak dengan teori-teori barat. So, penyelesaian yang boleh kita ambil adalah dengan mencapai matlamat, kita perlu membangkitkan semula lembaga pendidikan yang mana kesemua subjek tersebut perlu dikaitkan dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah dengan bimbingan daripada guru-guru dan juga ulama. Antara lain juga peranan guru serta ibu bapa yang mana memainkan peranan yang amat penting terhadap proses pembelajaran itu sendiri. Dan juga kita juga perlu memperkukuhkan pendidikan Islam di dalam kalangan masyarakat, di dalam kalangan pelajar serta masyarakat. Isu di dalam sosial, antara isu-isunya adalah sekularisme memberikan kebebasan kepada manusia untuk bergerak, bebas dari sekatan, gangguan dan juga sebagainya. Ia memberi kebebasan untuk berhubung sesama manusia dan menentukan cara hidup sendiri tanpa mengikut hukum syarak. Ini akan menyebabkan kekosongan di dalam jiwa dan juga diri dan kelahiran pembangunan yang tidak seimbang. Akibatnya akan menyebabkan keruntuhan moral dan juga akhlak, dan juga gejala-gejala seperti dadah, arak, seks bebas, lesbian, LGBT semakin berleluasa. Apa yang kita boleh ambil, langkah yang kita boleh ambil adalah dengan memperteguhkan pegangan umat terhadap keyakinan dan juga dasar Islam sebagai satu cara hidup yang komprehensif. Kita juga boleh menyebarkan budaya dengan mengutamakan wahyu lebih daripada akal. Antara lain adalah kita memperbanyakkan program yang boleh meningkatkan keintiman hubungan umat dengan Al-Quran dan juga Sunnah. Kita juga boleh melipat gandakan rancangan mengukuhkan pengaruh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masyarakat, di samping meningkatkan pengetahuan umat mengenai sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
kita juga boleh menyemarakkan rancangan untuk menyuburkan amalan rohani yang positif dan proaktif untuk membangun masyarakat melalui kemah ibadah dan sebagainya. Yang seterusnya dari isu yang berkait rapat dengan perundangan. Antara isunya adalah Islam diletakkan sebagai agama rasmi negara, tetapi undang-undang Islam tidak dijalankan sepenuhnya kerana Perlembagaan Malaysia dibentuk dari asas falsafah barat yang mengasingkan agama dari pemerintahan negara. Dengan penggantian undang-undang dari undang-undang Islam kepada sistem perundangan Inggeris ini menyebabkan dewasa ini umat Islam tanpa segan silu mempetikai keadilan perundangan Islam dan juga mempersendakan golongan yang sedang mengamalkan Islam. Antara penyelesaian yang kita boleh ambil terhadap isu ini adalah para pemimpin khususnya haruslah kembali kepada syariat Allah. Peranan masyarakat juga penting kerana setiap anggota masyarakat wajib meningkatkan tahap kehidupan seharian ke arah kehidupan yang lebih Islamik dengan mengikuti serta berpandukan segala akidah dan juga syariat daripada Allah SWT. Untuk isu aspek seterusnya adalah melalui ialah media massa. Antara isu berkait rapat dengan media massa adalah sekularisme dalam media massa meliputi orang yang menonton, mendengar dan membaca melalui program-program yang disiarkan. Perkara ini dapat dilihat sekarang pengaruh sekular tersebar luas dalam media, contohnya rancangan-rancangan televisyen, pengisian-pengisian di dalam internet, majalah, komik dan surat khabar, yang mana banyak di dalamnya boleh meruntuhkan akhlak umat Islam, terutamanya golongan-golongan muda. Persekitaran yang dialami oleh remaja pada masa kini begitu mencabar dan juga penuh dengan kefasikan, lebih-lebih lagi yang membabitkan media massa dan juga di dalam industri hiburan. Ianya wujud juga dualisme dari segi nilai-nilai hidup di dalam masyarakat Malaysia, iaitu pertentangan di antara nilai-nilai baik yang diajar di sekolah dengan nilai-nilai sekular dan budaya hawa nafsu yang berkembang pesat di dalam masyarakat melalui media massa. So apa yang kita solusi yang boleh kita ambil ialah pihak berkuasa seharusnya mengurangkan segala media yang boleh merosakkan nilai murni Islam dengan menukarkan kepada alternatif yang bermanfaat. Pihak kerajaan khususnya patut memberikan penekanan yang cukup kepada semua jenis media massa. Umat Islam khususnya mestilah meninggalkan sikap mengagung-agungkan ketamadunan barat yang kononnya membawa kepada kemajuan dan juga kemodenan. Jadi sekian daripada saya, Muhammad Khairi bin Jilani, untuk subjek CTU 552. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.